Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan mengeruniakan surat-surat watika pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan asing yang baharu ke negara Brunei Darussalam. Majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada Puan Yang Terutama Dayang Hajah Masurai binti Haji Masri, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva, Konfederasi Swiss. Puan Yang Terutama sebelum ini berkhidmat sebagai Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat Bangladesh. Puan Yang Terutama Dayang Hajah Nur Komar binti Haji Sulaiman, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat. Puan Yang Terutama sebelum ini berkhidmat sebagai pegawai tugas-tugas khas kanan di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Seterusnya, Puan Yang Terutama Pangeran Hajar Roslina Wati binti Pangeran Haji Kamaluddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom. Puan Yang Terutama sebelum ini berkhidmat sebagai pemangku Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom. Dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Adnan bin Haji Muhammad Jaafar, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste. Sebelum ini, Tuan Yang Terutama berkhidmat sebagai Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Jasim Ali Abdullah Al-Obaidi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Qatar ke negara Brunei Darussalam. Juga menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Tuan Yang Terutama Ajanish Kumar, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Seterusnya menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Tuan Yang Terutama Ahmad bin Abdul Aziz bin Saad Al-Muhanna, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menerima menghadap Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva, Konfederasi Swiss, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap secara berasingan ketua-ketua perwakilan asing yang baharu ke negara ini. Mula-mula menghadap Tuan Yang Terutama Jasim Ali Abdullah Al-Obaidi, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Qatar ke negara ini. Tuan Yang Terutama sebelum ini berkhidmat sebagai Duta di Ibu Pejabat Kementerian Hal Ehwal Luar Negara Qatar. Kemudian, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Ajanish Kumar, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama sebelum ini berkhidmat sebagai Deputy Director General di Indian Council of World Affairs ICWA di New Delhi.
Seterusnya, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Ahmad bin Abdul Aziz bin Saad Al Muhanna, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama sebelum ini bertugas sebagai Director of the Under Secretary Office for Protocol Affairs. Juga hadir pada majlis-majlis menghadap Yang Berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Eriwan bin Datuk Pegama Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Usaha menuju kecemerlangan tidak ada garisan penamatnya, apatah lagi di tengah munculnya pelbagai cabaran yang dibawa oleh kesan globalisasi. Ikuti bahan beritanya sebentar nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Selaku agensi penguatkuasa undang-undang yang tertentu di negara ini dan memastikan suasana kehidupan rakyat dan penduduk sentiasa dalam keadaan aman dan makmur, pasukan polis Diraja Brunei diseru agar terus berperanan sebagai rakan kongsi yang rapat dengan masyarakat dan saling bekerjasama dalam usaha membanteras jenayah di negara ini. Peringatan ini ditekankan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua pada upacara perbarisan sempena sambutan Hari Polis ke-98 tahun pagi tadi. Sambutan Hari Polis berlangsung di Padang Kawat Pusat Latihan Polis Gadong. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berkata, kejayaan dari kerjasama dengan stakeholders yang berkepentingan dan agensi-agensi penguatkuasa undang-undang dilihat melalui operasi-operasi bersepadu yang telah dilaksanakan, yang mana pihak-pihak yang terlibat telah berjaya memainkan peranan berdasarkan bidang kuasa masing-masing. Pasukan polis sememangnya akan sentiasa menghadapi pelbagai cabaran jenayah seiring dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi yang kita sama-sama hadapi pada masa ini. Ini dapat dilihat melalui meningkatkan jenayah-jenayah non-tradisional seperti kes-kes jenayah rentas sempadan dan jenayah-jenayah cyber. Oleh yang demikian, pasukan polis mestilah terus berusaha untuk meningkatkan keupayaannya dengan merancang dan menyusun strategi yang berkesan, termasuk pembangunan kapasiti dan integriti agar menjuruskan kepada pasukan polis Diraja Brunei yang lebih cemerlang. Perbarisan Kawalan Kehormatan terdiri daripada 13 kontingen mewakili 800 anggota termasuk rombongan panji-panji pasukan polis Diraja Brunei. Dengan tema sambutan Hari Polis pada tahun ini bersama menghadapi cabaran adalah sangat berpatutan memandangkan perkembangan teknologi telah banyak berubah wajah dan tren jenayah yang semakin mencabar dan kompleks. Hadir bersama Datuk Peruka Seri Awang Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Al-Islam, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei, Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei, dan Lieutenant Kena Bersara Pengiran Haji Muhammad Sazali bin Pengiran Haji Yakum, setia usaha tetap keselamatan dan penguatkuasaan di Jabatan Perdana Menteri. Kepimpinan bijaksana dan berwibawa, keupayaan komitmen penuh dan kecekalan hati pihak pengurusan atasan dalam menerajui apa jua inisiatif dan tindakan yang bertujuan untuk memantapkan lagi pemberian perkhidmatan kepada orang ramai antara faktor penting untuk mencipta kecemerlangan perkhidmatan awam. Setiausaha Tetap Hal Ehwal Korporat dan Pentadbiran Awam di Jabatan Perdana Menteri menggariskan perkara ini pada Majlis Penyampaian Sijil Pengiktirafan ISO 9001-2015 Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD pagi tadi.
Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Bangunan Bahirah Jabatan Audit Jalan Menteri Besara. Awang Haji Roslan bin Haji Tajaah turut menekankan komitmen menjadi pendorong kepada semua lapisan warga perkhidmatan awam untuk lebih bersemangat, kompeten dan berinovatif dalam melaksanakan usaha-usaha penambahbaikan dan peningkatan prestasi organisasi masing-masing. Saya juga percaya semua peringkat warga perkhidmatan awam menyedari bahawa usaha-usaha menuju ke arah kecermelangan itu tidak ada garisan penamatnya. Apatah lagi dengan adanya kita berhadapan dengan berbagai cabaran yang dibawa oleh kesan dari globalisasi, liberalisasi ekonomi dan perkembangan pesat dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Oleh itu, dalam bertepatan diperingatkan di sini bahawa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kecemerlangan. Itu selain dari dengan berusaha bersungguh-sungguh dan gembilingan tenaga serta perpaduan pemikiran dan kebijaksanaan di semua lapisan warga perkhidmatan awam. Pada majlis ini, Awang Aminuddin bin Haji Buntar, Pengarah Perkhidmatan Pengurusan, menerima sijil pengiktirafan ISO. Tahun lalu, jabatan tersebut menjalani sesi migrasi atau peralihan pada PBDI ISO 9001-2008 kepada 9001-2015 sebagai usaha berterusan jabatan berkenaan untuk meningkatkan mutu dan prestasi kerja selain meningkatkan imej jabatan selaku konsultan dalam bidang pengurusan bersama agensi-agensi kerajaan dan orang ramai. Pengiktirafan ISO merupakan usaha yang proaktif dalam mendukung pencapaian salah satu daripada 13 strategi wawasan Brunei 2035. Skim pembiayaan perusahaan Livewire memberi sokongan kepada usaha berterusan negara dalam mempelbagaikan ekonomi dengan penyertaan aktif bagi pembangunan berterusan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Pagi tadi, 8 buah syarikat tempatan baharu dianugerahkan skim berkenaan. Majlis penganugerahan berlangsung dengan penandatanganan perjanjian bersama Bank Islam Brunei Darussalam BIBD di Ibu Negara. Majlis penganugerahan dan penandatanganan disaksikan dan disempurnakan oleh Dayang Hajatul Tiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Setiausaha Tetap Pengurusan Korporat dan Perindustrian, Kementerian Tenaga dan Tenaga Manusia dan Perindustrian. Para penerima anugerah skim berkenaan terdiri daripada Goodyear Employment Agency, SIF Publication, Santai-Santai Shooting Cafe and Grill, Norbayu Enterprise, Venus K2 Enterprise, Syarikat Al-Rashid, Perusahaan Zuliana Masnawi dan Hairin Agrotex Global Success Enterprise. Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd melalui Livewire Brunei dengan kerjasama bersama BIBD melancarkan anugerah skim pembiayaan tersebut pada tahun lalu bertujuan bukan sahaja untuk memberi sokongan kepada pengusaha tempatan tetapi dengan harap ia akan terus memberi galakan kepada pengusaha yang berkebolehan untuk mengemukakan lagi pandangan yang bernas dan menjadi contoh kepada yang lain. KP yang ada di Brunei, KP kami lah berkonsepkan shooting area, maksudnya macam sudut pengembaran drama filem, memang lokasinya di dalam restoran itulah. Jadi orang akan santai-santai duduk sana sambil makan dan minum dengan suasana pengembaran. Perkhidmatan kami online dan offline, servis online kan tu. Ini macam apa ni, barang-barang kedai runcit Jadi macam sekiranya lah, kalau macam kita sekiranya kita kehabisan gas kah, apakah lepas satu kita nelefon kami, online pun boleh, kita WhatsApp pun boleh. Jadi kami sekarang mengantar gas satu ke rumah bis kita, macam tu baras kah. Nah kan kalau kadai kan tutup kan tu, tutup sudah kadai. Jadinya kami boleh macam sudah akhir-akhir tu kan. Jadinya kami boleh mengantar bis kita Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB melebarkan jalinan kerjasamanya menerusi penandatanganan memorandum kerjasama permufakatan strategi dengan Majlis Pengetua Sekolah Malaysia, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Memorandum tersebut ditandatangani pagi tadi semasa majlis penutupan program Komuniti Pembelajaran Profesional PLC. Penandatanganan memorandum disaksikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB,
dan Puan Khaziati binti Osman, Ketua Sektor Jaminan Kualiti Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan Malaysia. Memorandum berkenaan ditandatangani oleh Pengiran Anak Haji Damit Baharudin bin Pengiran Anak Saifuddin, pemangku pendaftar Kupu SB, manakala menandatangani bagi pihak Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan ialah Datin Haja Jija binti Suhail. Majlis diselanjutkan dengan penyampaian cenderahati dan sijil kepada pihak Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan yang berkongsi mengenai kajian tindakan dan alat atau bahan inovatif yang telah dihasilkan dan impaknya terhadap murid-murid. Juga hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, Timbalan Rais Kupu SB. Program Taklimat Kenegaraan Kelolaan Jabatan Penerangan diteruskan pagi tadi di Sekolah Arab Temburong. Program disertai oleh 44 orang pelajar tahun 7 dan 8 sekolah berkenaan. Taklimat bertajuk Raja Kita menghayati bendera negara dan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam disampaikan oleh Pengiran Arsul bin Pengiran Haji Abdul Momin, Ketua Penerangan Cawangan Temburong. Taklimat antara lain menyentuh mengenai tata cara menaik kibarkan bendera negara dan sejarah lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam, Allah Peliharakan Sultan. Kalau mengikut Kamus Dewan Para pelajar juga menyaksikan klip video semarak pengibaran bendera negara di samping menyertai kuis kenegaraan. Tujuan utama taklimat seumpama diadakan sebenarnya ia adalah salah satu usaha berterusan Jabatan Penerangan dalam menyemai cinta terhadap raja, agama, bangsa dan negara, dan antara lain tujuannya adalah untuk mengukuhkan semangat solidaritik, patriotik dan kenegaraan tinggi dalam diri penuntut melalui kebangsaan dan bendera negara. Samping itu, ianya adalah untuk mengoptimalkan penghayatan dan pemahaman khususnya dalam kalangan pelajar terhadap lagu kebangsaan dan bendera negara ke arah kesedaran hidup berbangsa, bernegara, beragama dan bernegara berlandaskan falsafah Melayu Islam Beraja. Perkhidmatan pesanan ringkas SMS akan dilancarkan bagi keputusan peperiksaan BCGCE AS dan A-Level bulan Oktober-November 2018. Perkhidmatan tersebut disediakan atas inisiatif Kementerian Pendidikan dengan kerjasama DST Communication Sdn Bhd DST dan Mac Telecommunication System Sdn Bhd Mactel. Para pelajar dan ibu bapa boleh mendaftar secara dalam talian melalui web portal Kementerian Pendidikan dengan melayari laman sesawang www.moi.gov.bn atau menerusi portal e-Darussalam melalui www.gov.bn. Untuk mendaftar melalui SMS, pengguna boleh menaip MOE jarak REG, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor kad pintar dan hantar ke 888-5555 bagi pengguna DST atau 38666 bagi pengguna progresif seluler Sdn Bhd. Perkhidmatan ini akan mula diaktifkan esok dan tiada caj dikenakan bagi pendaftaran. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pengguna menerusi SMS sebaik mendapat pelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan. Pengguna akan dikenakan caj RM3 bagi setiap keputusan yang diterima melalui SMS. Sebuah syarikat di kawasan Kuala Balai Daerah Belain didenda kompaun kerana kesalahan di bawah BAM 12 Akta Kesalahan Kecil Penggal 30. Syarikat terbabit Nur Zafirah Engineering Sdn Bhd di kawasan Kuala Balai didenda kompaun RM500 kerana didapati meninggalkan sampah di tempat awam. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri memberi tempoh masa 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan denda kompaun. Jika gagal menjelaskan bayaran denda tersebut, syarikat terbabit boleh didakwa ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama dan manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan. Pasukan polis di Raja Brunei meminta bantuan orang ramai untuk membantu mengesan seorang pekerja perempuan warga negara asing yang dipercayai melarikan diri daripada majikan.
Sarah Ratu Misi, warga negara Indonesia pemegang pasport bernombor AU2855174. Sesiapa yang mempunyai maklumat mengenainya, hubungi Balai Polis Brankas melalui talian 233-0410 atau 993 atau Balai Polis yang berdekatan. Sementara itu, Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan juga meminta bantuan orang ramai untuk mengesan seorang lelaki tempatan berumur 26 tahun, Abdul Rashid bin Simad. Maklumat mengenainya boleh disalurkan dengan menghubungi talian 224-2334 atau 993 atau Balai Polis yang berdekatan.